Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, so hari ini 23 bulan April 2020 bersama dengan hari Khamis. Okey. So pada hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran. Okey, dalam bab sebatian karbon iaitu bab 4, okey, berkenaan dengan lemak dan juga kesannya kepada kesihatan. Okey. So sebelum ini kita telah pun membincangkan ataupun telah pun memerihalkan berkenaan dengan bab alkohol. Okey. So untuk ulangan balik seperti mana yang saya maklumkan pada hari Ahad yang lalu, so apakah itu alkohol? Okey, alkohol ialah sejenis sebatian karbon yang mengandungi unsur iaitu seperti unsur karbon, oksigen dan juga hidrogen. Okey, cumanya kalau alkohol ni dalam dia punya rantaian kimianya ada satu kumpulan dipanggil sebagai kumpulan hidroksil iaitu OH. So kumpulan hidroksil inilah yang akan memberikan sesuatu sebatian karbon itu dipanggil sebagai alkohol. Okey, kemudian kita dapat membincangkan mengenai ciri-ciri umum alkohol. Di antaranya alkohol ini dia mempunyai bau yang agak tengit. Okey, dia tidak berwarna. Okey, dia mudah terbakar dan juga mudah meruap. Okey. Dan alkohol juga boleh bertindak balas dengan asid yang lemah untuk menghasilkan ester. Okey, juga merupakan pelarut bukan organik yang baik. Okey, dan boleh larut dalam air dan sebagainya. Okey. Dan kemudian kita telah pun melihat berkenaan dengan kegunaan alkohol. Okey, baik dalam industri-industri seperti industri bahan bakar, okey, industri minyak wangi, okey, industri makanan, okey. Apa lagi? Digunakan juga untuk industri-industrinya lainlah untuk pembuatan ubat-ubatan dan juga kosmetik. Okey. So apakah keburukan alkohol? Okey, seperti kamu maklum dekat dunia ni kita ada minuman beralkohol, okey, terutama daripada etanol. Okey, so bila banyak orang minum arak, okey, so apakah keburukan meminum arak? Okey, apakah penyakit-penyakit yang boleh kita dapat daripada tabiat meminum arak secara berlebihan ataupun dalam tempoh jangka masa yang lama, seperti sirosis hati, okey, lemak hati, okey, depression menyebabkan sistem saraf kita menjadi lemah, okey, dan juga depres. Okey, kalau diminum oleh ibu mengandung boleh menyebabkan sindrom fetal alkohol yang akan menyebabkan bayi itu terbantuk pembesarannya, otak yang kecil, dan juga jika mereka survive di usia dewasa, mereka juga mungkin mengalami masalah mental seperti psikopat dan sebagainya. Okey, so ini tentang alkohol pada topik Ahad lalu. Okey, so hari ini kita tengok tentang lemak. Okey, lemak dan juga kesannya kepada kesihatan. So untuk makluman kamu, lemak juga merupakan salah satu sebatian karbon. Okey, dia lebih ke arah sebatian karbon yang organik. Okey, yang terdiri daripada 3 unsur iaitu unsur karbon, unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Okey. So kalau kamu ingat balik topik pencernaan pada kamu dekatan 2 ke 3? Okey, 2 saya rasa. Okey. So kalau kamu ingat balik topik pencernaan sebelum ini, okey, lemak juga merupakan salah satu daripada 7 kelas makanan, okey, yang meliputi pengambilan gizi yang seimbang, di mana lemak ini merupakan sumber tenaga yang penting, okey, baik untuk kita dan juga untuk haiwan-haiwan yang lain. Okey, sebab apa? Sebab lemak ini dia membakarkan tenaga yang besar. Okey, sumber tenaga utama kita ialah karbohidrat. Okey, so lemak ni dia lebih kepada simpanan tenaga. Okey, di mana bila diperlukan dia akan dibakar dan akan menghasilkan jumlah kalori yang sangat tinggi berbanding dengan karbohidrat. Okey, actually lemak ini terdiri daripada 2 komponen, iaitu komponen asid yang dipanggil sebagai asid lemak dan juga komponen alkohol yang dipanggil sebagai glycerol. So asid lemak bergabung dengan glycerol menghasilkan lemak. So lemak ini merupakan sejenis ester. Okey, sejenis ester yang kompleks, okey, yang terhasil daripada gabungan asid lemak dan juga glycerol. Okey, so ini ialah lemak. Okey, so ada 2 jenis lemak yang kamu perlu maklum. Yang pertama ialah lemak yang tepu dan juga lemak yang tak tepu. Okey, so apakah itu lemak tepu dan juga lemak yang tak tepu? Okey, so lemak tepu ni selalunya kita merujuk kepada lemak yang yang selalunya pada suhu biliknya berada dalam keadaan berpejal. Okey, so lemak tepu ni dia lebih ke arah lemak haiwan. Okey, contoh seperti lemak lembu, okey, lemak kambing dan sebagainya. So lemak tepu ini ialah lemak yang daripada haiwan. Okey, dan selalunya wujud dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Okey, dan lemak tepu ini juga antara lemak yang sebenarnya memberi banyak mudarat kepada kesihatan manusia yang kita akan tengok sebentar lagi. Okey,
Kemudian kita ada lemak yang tak tepu. So lemak yang tak tepu pula selalunya wujud pada keadaan cecair pada suhu bilik. Okey, dan ianya diperoleh daripada sumber-sumber seperti tumbuh-tumbuhan. Okey, contoh lemak tak tepu ialah seperti minyak sawit, minyak jagung, minyak buah zaitun. Okey. So ini cuma adalah lemak-lemak dipanggil lemak tak tepu. Okey. So lemak tak tepu ni dia ada dua jenis pula. Okey. So lemak tak tepu ada dua jenis, iaitu lemak mono tak tepu. Okey, lemak mono tak tepu dan juga lemak poli tak tepu. So ada dua jenis lemak tak tepu, iaitu lemak mono tak tepu dan juga lemak poli tak tepu. So ini semua bergantung kepada rantaian karbon dalam struktur kimia lemak tak tepu tadi. Okay. So sekiranya dalam rantaian karbon tersebut, dalam lemak tak tepu itu ada satu saja ikatan ganda dua, so kita panggil sebagai lemak mono tak tepu. Lemak mono, mono bererti satu. So hanya ada satu saja ikatan ganda dua dalam lemak mono tak tepu. Okey. Dan selalunya lemak mono tak tepu ini selalunya dia berbentuk cecair pada suhu bilik, dan juga kalau pada suhu yang lebih rendah dia boleh bertukar kepada pepejal. Okey. Contohnya seperti minyak zaitun. Okey. So sekiranya lemak tak tepu itu mempunyai lebih daripada dua ikatan ganda dua, okey, so kita panggil sebagai lemak poli tak tepu. Okey, poli itu merujuk kepada banyak. Okay, so lemak tak tepu yang mempunyai lebih daripada satu ikatan ganda dua, kita panggil sebagai lemak poli tak tepu. Okay, yang banyak dijumpai adalah minyak bijan dan juga minyak jagung. So dari sudut kesihatannya, antara lemak mono tak tepu dan juga lemak poli tak tepu, okay, lemak mono tak tepu dia lebih baik. Okay, lebih baik berbanding dengan lemak poli tak tepu. Okey, betullah kita tengok kenapa minyak zaitun diiktiraf sebagai minyak yang banyak memberi manfaat kesihatan, sebab dia merupakan antara contoh lemak mono tak tepu. Okey. So itu tentang lemak. Okey, so lemak ada dua jenis, iaitu lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okey, lemak tepu adalah seperti daripada lemak-lemak haiwan dan selalunya adalah bentuk pepejan pada suhu bilik. Manakala lemak mono tak tepu daripada sumber-sumber tumbuhan dan selalunya wujud dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Dan lemak tak tepu ada dua jenis, lemak mono tak tepu dan juga lemak poli tak tepu. Okey. Untuk lemak tepu pula, jika dibandingkan dengan lemak tak tepu, lemak tepu iaitu lemak-lemak haiwan. Okey, contohnya seperti apa? Seperti mentega. Okey, yang kita selalu ambil dengan roti ke ataupun kita masak dengan mentega. So selalunya lemak tepu ini dia mempunyai takat lebur yang agak tinggi berbanding dengan lemak tak tepu. Alright, dan kandungan kolesterol. Okey, kolesterol juga merupakan sejenis alkohol. Okey, yang selalunya berkait rapat dengan lemak. So kolesterol ataupun kandungan kolesterol dalam lemak tepu selalunya lebih tinggi berbanding dengan lemak tak tepu. Okey. So dari sudut kesihatan, jika kita comparekan ada dua jenis lemak ini, iaitu lemak tepu versus lemak tak tepu, lemak tepu lebih memudaratkan kesihatan jika diambil dengan kuantiti yang banyak dalam jangka tempoh yang panjang. Okey. Sebab itulah dia katakan bahawa kita kena dalam kalau kita belajar, ingat balik pada topik nutrisi. Okey, bab apa tu? Bab 2 Okey, nutrisi. Kita ada melihat tentang pengambilan makanan yang seimbang, gizi yang seimbang. Okay. Kenapa kalau kita tengok balik piramid makanan, lemak ni berada di atas. Okey, kemudian kena ambil kuantiti yang sedikit. Sebab lemak ini, terutamanya lemak tepu, memberikan banyak mudarat kepada kesihatan kita. Tetapi walaupun lemak ini memberi banyak mudarat kepada kesihatan kita, ianya diperlukan oleh tubuh badan kita untuk beberapa sebab. Okey. So, apakah kesan memakan makanan yang kaya dengan lemak tepu dan juga lemak tak tepu terhadap kesihatan? Okay. So, ingat balik apakah fungsi lemak? So, kita ni walaupun kita cakap tadi bahawa lemak ini memberikan banyak kemudaratan kepada kesihatan, tetapi ianya juga diperlukan oleh badan kita. Kerana lemak ini ada pelbagai fungsi. Fungsi yang pertama ialah lemak ini merupakan antara simpanan tenaga kepada badan.
Okey, dan juga merupakan sumber kalori yang tinggi. Okey, so jika dibakar yang lemak, dia boleh menghasilkan kalori yang sangat tinggi. Yang kedua, lemak ini merupakan salah satu struktur, okey, yang diguna pakai oleh badan kita sebagai pelindung, okey, terutamanya untuk melindungi organ-organ dalam badan kita. So dia bertindak sebagai cushion, okey, cushion kepada organ kita, okey, untuk menyerap sebahagian daripada gegaran yang kita lalui. Okey, bila kita bergerak, kita akan bergegar dan sebagainya. So lemak ini dia akan menjadi cushion kepada organ-organ badan kita. Okey, yang ketiga ialah lemak ini penting sebab apa? Sebab lemak ini merupakan penebat haba. Okey, so lemak ini selalunya dia akan tersimpan di antara tempat utama ialah di bawah kulit kita. Okey, so bila lemak ini berada di bawah kulit kita, secara tak langsung dia menjadikan satu insulation. Okey, dia menjadikan satu insulation, okey, kepada badan kita. Okey, bererti dia akan menyebabkan haba daripada badan kita ini tidak hilang terlalu cepat. Okey, itu dipanggil sebagai penebat haba. Okey, dan seterusnya fungsi lemak ini juga ialah berperanan untuk menyerap vitamin larut lemak. Okey, ingat kita ada dua jenis vitamin, iaitu vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. Okey, contoh vitamin yang larut lemak ialah vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K, iaitu adik. Okey, so vitamin A, D, E, K memerlukan lemak untuknya diserap masuk ke dalam badan kita. Okey, itu dipanggil sebagai vitamin larut lemak. Okey, dan kita pun tahu fungsi-fungsi vitamin A. Contoh untuk apa? Untuk penglihatan. Okey, rabun malam. Okey, apa lagi? Untuk mengelakkan jerawat, itu vitamin A. Vitamin D apa contoh? Untuk kuatkan tulang dan juga gigi. Okey, vitamin E untuk apa? Sebagai antioksida. Okey, untuk membuang bahan-bahan yang berbahaya dalam badan. Okey, untuk mengelakkan kemandulan, vitamin E. Okey, vitamin K untuk proses pembekuan darah berfungsi dengan baik. So ini adalah antara fungsi-fungsi vitamin larut lemak, di mana memerlukan lemak untuk dia diserap masuk ke dalam badan kita. Okey, so ini adalah antara fungsi-fungsi lemak yang baik. Okey, tetapi apakah mudaratnya jika kita mengambil lemak dalam keadaan ataupun situasi yang tidak terkawal? Okey, contohnya hari ni kat Malaysia kita tengok banyak makanan-makanan kita yang sudah pun hampir ke arah western. Okey, kita tengok bagaimana gaya orang-orang barat makan. Okey, lebih kepada lemak, okey, cheese, okey, daging, okey dan sebagainya. Okey, so bila kita amalkan tabiat pemakanan orang barat ke Malaysia, sebenarnya ada ralat dia. Okey, sebab apa? Sebab di Malaysia, okey, faktor yang paling utama yang mempengaruhi pengambilan makanan kita ialah persekitaran kita, terutamanya suhu. Okay, so dekat barat mereka mengambil makanan-makanan yang banyak lemak. Sebab apa? Sebab mereka memang memerlukan lemak. Sebab di barat sejuk. Okay, so bila sejuk mereka akan kehilangan banyak haba. So mereka mengambil lemak untuk menggantikan haba yang hilang dan juga sebagai penebat haba. Kita di Malaysia merupakan negara tropika, negara monsun. So kita ada panas dan hujan sepanjang tahun. So kamu rasa adakah keperluan kita mengambil lemak secara banyak? Okey, actually tidak. Tetapi hari ini disebabkan budaya pemakanan barat telah masuk ke dalam Asia, so kita pun mengambil makanan seperti mana barat, okey, tanpa mengira kuantiti pengambilannya seimbang untuk badan kita. Okey, tak cakap banyaklah, saya pun sebenarnya banyak mengambil makanan yang berlemak. Okey, sebab itulah badan sadur gini. Okey. So lemak ni dia ada banyak kesan yang mudarat. Okey. So kita tengok pada lemak yang tepu. Okey. So bila tengok lemak yang tepu daripada sumber haiwan, selalunya kaya dengan kolesterol. Okey. So orang yang banyak mengambil lemak tepu ni dalam gizi pemakanannya seharian, dia boleh menyebabkan pengambilan kolesterol yang berlebihan. So bila kolesterol berlebihan dalam badan, terutamanya dalam salur darah kita, lama kelamaan dia akan termendap. Okay, dia akan termendap di dinding salur darah kita, terutamanya dinding arteri. Okey. So dinding arteri ini lama kelamaan dia akan dimendapi oleh kolesterol. Dan bila kolesterol termendap di dinding arteri, lama kelamaan
lumen arteri, iaitu bukaan arteri semakin lama semakin mengecil. Okey, dan lama kelamaan bukaan arteri akan mula tertutup. Ingat, arteri merupakan salur darah yang membawa darah yang beroksigen kepada tubuh badan kita. So, bila lumen arteri makin lama makin mengecil ataupun dah mula blok, ataupun tertutup, maka penghantaran oksigen kepada bahagian badan kita akan terganggu. Ini yang akan menyebabkan penyakit-penyakit yang seperti penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, seperti arteriosklerosis. Arteriosklerosis bererti salur darah arteri mengalami sklerosis, iaitu mengalami tersumbat. Itu arteriosklerosis. So arteriosklerosis, dia punya impak dia ialah dia akan menyebabkan penyakit yang lebih berbahaya seperti penyakit serangan jantung. Sebab apa? Sebab darah tak dapat flow kepada organ jantung dan akan menyebabkan jantung kekurangan oksigen. So kita akan menyebabkan penyakit serangan jantung ataupun heart attack. So ini dipanggil sebagai arteriosklerosis. Dan bila dinding lumen tersumbat ataupun mula mengecil, tekanan darah juga akan mula meningkat melebihi normal, menyebabkan penyakit hypertension ataupun tekanan darah tinggi. Dan jika benda ini berlarutan, jika tekanan darah terlalu tinggi ataupun salur darah arteri mula mengecil dan juga tersumbat, terutamanya salur darah yang menghantar darah beroksigen ke otak. So lama kelamaan benda ini akan menyebabkan satu lagi masalah kesihatan yang agak serius, dipanggil sebagai stroke. So stroke ini boleh disebabkan oleh dua perkara, sama ada salur darah arteri tersumbat, yang menyebabkan bekalan darah ke otak terputus, ataupun disebabkan tekanan darah yang terlalu tinggi menyebabkan arteri di otak mula pecah dan berdarah. So ini dipanggil sebagai stroke. So bila kita mengalami stroke, selalunya stroke ni dia punya implikasi dia berat. Dan dia punya progresnya agak cepat. Dalam tempoh 6 jam, dalam tempoh 6 jam, jika kita tidak merawat pesakit stroke ini dengan baik, so kemungkinan ada dua, sama ada pesakit stroke ini akan mati ataupun dia mungkin akan survive tapi dia akan mengalami kecacatan. Dia akan mengalami contoh lumpuh badan dan sebagainya, kesukaran untuk bercakap dan sebagainya. So ini ialah bahayanya stroke, sebab dah ramai di Malaysia terutamanya orang yang meninggal mengejut disebabkan oleh stroke. Dan mostly disebabkan oleh pembuluh darah pecah disebabkan tekanan darah yang tinggi kepada otak. So bila dicek balik, rupa-rupanya dia ada masalah kolesterol yang tidak pernah diperiksa sebelum ini. Sebab itulah kenapa disarankan untuk kita dewasa nanti, insya-Allah berumur lebih kurang 30 tahun dan ke atas, untuk membuat saringan kesihatan yang lengkap. Tapi jangan fikir bahawa penyakit ini akan serang orang-orang yang 30 tahun ke atas. Even sekarang pun dah ramai kita tengok orang-orang muda, remaja ataupun 20-an pun dah ada mengalami masalah kardiovaskular. Disebabkan oleh tabiat pemakanan kita yang berubah sekarang ni. Kadang-kadang ada kita apa food challenge lah dan sebagainya. So benda-benda ini yang akan memudaratkan kesihatan kita. So ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan makanan yang berlemak. Contoh macam hari ni kita tengok dekat mana, kalau dekat lelaki Aspura, kamu selalu beli ayam goreng kat bawah tu. Tak salah beli. Tapi kena berhati-hati, berkurangan. Kena kita berpada-pada, jangan selalu beli setiap hari dan sebagainya. Bahayanya kepada kesihatan kita. Mungkin bukan sekarang. Kamu tak apa, aku muda lagi, aku boleh makan benda-benda macam ni. Tidak. So kamu kena berhati-hati. So itu tentang lemak tepu. So lemak tak tepu, seperti contoh minyak zaitun, minyak sawit dan sebagainya. Lemak tak tepu ini dia kontra kepada lemak tepu, di mana lemak tak tepu ini dia lebih baik untuk kesihatan kita. Sebab apa? Sebab dia boleh merendahkan paras kolesterol yang berbahaya kepada badan kita. So bila kita banyak mengambil pengambilan lemak tak tepu, contohnya kalau kita banyak masak menggunakan minyak sawit, yang kita tengok kat rumah kita banyak mak kita beli minyak masak, so itu mostly minyak sawit, ataupun mungkin minyak jagung, minyak kacang dan sebagainya. So kebanyakan minyak-minyak ini minyak yang mempunyai lemak tak tepu. So pengambilan lemak tak tepu ni sebenarnya boleh mengurangkan
ataupun merendahkan paras kolesterol dalam darah. Okey, dan juga boleh mengurangkan risiko untuk mendapatkan penyakit jantung, serangan jantung ataupun strok dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab lemak tak tepung ini dia akan mengambil kolesterol tadi dan dia akan menyingkirkan kolesterol yang terdapat dalam lemak tepung dan membawanya ke organ hati untuk diuraikan dan disingkirkan oleh badan. Okey, sebab itulah kenapa kita hari ini bersyukur. Okay, sebab apa? Sebab tabiat habit orang-orang Malaysia pada kebiasaannya banyak mengambil lemak tak tepu, iaitu minyak sawit. Okey, boleh ambil butter tapi kena berpada-pada. Okay, sebab itulah digalakkan kita ni lebih mengambil mengambil lemak yang tak tepu seperti minyak sawit dan juga minyak-minyak daripada sumber tumbuhan yang lain sebagai sumber lemak kita yang utama. Okey. So, ini berkenaan dengan topik lemak dan kesannya terhadap kesihatan. Okay, sangat mudah. Okay, sebab dia berkaitan dengan bab 2 yang nutrisi yang kita dah belajar sebelum ini. Okay, so ini saja untuk hari ini. Kita punya pembelajaran kita. InsyaAllah, kalau tidak sekarang, mungkin petang ini ataupun malam nanti saya akan bekalkan sedikit tugasan. Okay, dalam bentuk kuis lah. Okay, bagi kita nak ulang kaji bab alkohol yang hari itu dan juga bab lemak hari ini. Okay, so nanti bila saya dah siapkan kuis tu, saya akan sharekan link dia dekat grup Telegram. So once dah share, mana yang berkesempatan, bolehlah buat. Okay, tiada paksaan. Masih pun faham situasi kamu, mungkin ada yang ada akses internet, mungkin yang susah mendapat akses internet. Tapi selagi mana ada sedaya upaya kamu, usaha kamu untuk buat, silakan. Okay. So, dalam tempoh PKP ni, okay, tak tahu lah sama ada mungkin tamat minggu depan, mungkin tidak, mungkin akan dilanjutkan. So, kita tengok pada pengumuman, mungkin esok akan diumumkan tentang situasi PKP kita ni. Okay, so apa saja yang diumumkan, kita kena ambil iktibar dan istiqamah lah. Okay. Dan juga berkesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak yang insyaAllah akan bermula pada esok hari. So, malam ni dah start tarawih. So jangan lupa tarawih walaupun di rumah. Kalau siapa yang ada di rumah bersama keluarga, bolehlah jemaah bersama-sama dengan keluarga untuk tarawih mulai malam ini. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.